Tuan-tuan, masjid ni resmi 1480. Betul ke 1480? 1400, 1480 tak sampai lagi. 1400 tahun 1980. Senang. Zaman Nabi ada tahun 1980, 1446, 1445 ada zaman Nabi. Tak ada. Nabi tak buat tahun tu. Tu yang tuan-tuan buat tahun tu pasal apa? Bid'ah. Neraka. Jadi janganlah cepat sangat kata bid'ah. Nabi tak buat bid'ah. Kamu makan apa? Mi kawah. Nabi tak pernah makan mi kawah. Neraka. Dah semua benda hak Nabi tak buat bid'ah. Ni Nabi tak buat. Ustaz, makan tu bab dunia. Makan bukan bab ibadat. Makan bab dunia hak cakap dalam Quran. Bab makan berapa banyak? Cuba cerita dalam Quran tu hukum bab makan saja berapa banyak tuan-tuan. Surah pun ada surah makanan. Al-Ma'idah. Hang cakap banyak pula dah. Tiba-tiba hang kata makanan bukan ibadat. Kepala otak hang. Kena ke hang tak ibadat. Kena ke hang benda dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, walaupun kita dah meninggalkan bulan Rabiul Awal, kita dah melepasi Rabiul Akhir, tak lama lagi dah nak masuk dah pun kepada bulan-bulan yang kita nanti-nantikan. Selepas Jamadil, kita akan masuk kepada Rajab, kita akan masuk kepada Sya'ban dan sudah pastinya kita akan berada pada bulan Ramadan yang akan datang. Namun demikian, sambutan kita terhadap hari peringatan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam masih diteruskan. Sebab kita mencintai Nabi bukan pada bulan Rabiul Awal saja. Kita mencintai Nabi pada setiap saat, ketika, detik, hari, masa, jam. Sebab Nabi itu ialah orang yang wajib kita cintai. Melebihi kepada mak bapak kita, melebihi kepada anak beranak kita, melebihi daripada diri kita sendiri dan manusia dan dunia keseluruhannya. Cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah At-Taubah. Balik buka surah At-Taubah, Allah Ta'ala menceritakan dalam dunia ni ada beberapa benda yang kita cinta. Dalam dunia ni ada beberapa benda, perkara yang kita sangat cintai. Kata Allah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Dalam surah At-Taubah ayat 20-an, balik tuan-tuan bukalah ayat 24 ke 25 ke 26 ke 27 ke 28, tuan-tuan akan jumpa ayat yang panjang tu. Kata Allah, "Qul in kana aba'ukum", hai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, cakaplah kepada umat kamu, kalau ibu bapa kamu, kalau anak beranak kamu, kalau saudara mara kamu, kalau kaum keluarga kamu, kalau isteri kamu, suami kamu, kalaulah perniagaan kamu, kalaulah tempat kediaman kamu, kalaulah harta kamu, kamu lebih cinta daripada Allah, daripada Rasul, daripada jihad, tunggulah sesuatu daripada Allah. Fatarabbasu, tunggulah. Hatta ya'tiyallahu bi'amri, sehinggalah Allah mendatangkan perintahnya, urusannya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada golongan yang fasik. Tuan-tuan yang saya hormati, di dalam ayat itu terang-terang ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala sebut tentang beberapa jenis manusia, perkara yang kita suka, yang kita cinta. Awal-awal ibu bapa.
Abaukum, mak bapak kamu. Maknanya kita ni boleh dan wajib mencintai ibu bapa kita. Malah ada orang yang sayang pada mak dia, sayang pada bapa dia, melebihi orang lain. Ada yang sanggup berhenti kerja sebab nak jaga mak dia yang sakit. Ada yang taat kepada bapa dia, melepasi daripada ketaatan yang lain. Bagus. Sayanglah mak bapa. Nombor dua, sayang kepada siapa? Pada anak-anak. Wa abna'ukum. Sayang pada anak-anak. Kak Som ni punya sayang pada anak sampai tak sempat doa untuk diri sendiri. Doa pada anak. Mak bapak ni doa pada anak ni daripada anak belum lahir sampai mati. Belum lahir anak, mak dah doa, ya Allah, bagilah aku dapat anak, ya Allah. Bila dah mengandung, ya Allah, bagilah sihat anak dalam kandungan, ya Allah. Bila nak beranak, ya Allah, mudahkanlah aku nak beranak, ya Allah. Daripada belum beranak sampai sekarang, tak habis-habis mak kita tu doa untuk kita. Kadang-kadang dia tak sempat pun nak berdoa untuk diri dia sendiri. Doa untuk anak. Anak sekolah, doa. Anak nak periksa, doa. Anak nak masuk asrama, doa. Anak nak periksa SPM. Anak tak datang baca Yasin di masjid, mak datang. Bawa baldi ke masjid. Tumpah habis atas kapet masjid tu. Anjuran masjid baca Yasin. Anak nak SPM. Tuan-tuan yang saya muliakan, anak buat apa? Main toktik di rumah. Anak duk main game, malam baca Yasin. Yang baca Yasin mak. Macamlah mak tu yang periksa. Itulah mak. Dia doa je. Sampailah anak nak periksa, dia doa. Anak nak dapat kerja pun dia doa. Anak nak temu duga, mak baca Yasin. Anak nak temu duga, mak puasa. Nazar lagi. Dapat kerja, nah. Ada ceramah Ustaz Kazim datang. Terus dia bagi roti satu, air mineral satu, air kotak satu. Sebab anak dapat kerja lepas niat Ustaz. Oi. Barakah. Berkat nama ni tuan-tuan. Nanti anak nak kahwin, berdoa. Anak nak dapat cucu, berdoa. Masya Allah. Itulah mak. Yang bapa pula sentiasa sanggup berkorban untuk anak-anak dia. Balik kerja dalam hujan basah. Kadang dia langgar dia lori pasir. Naik motor pergi cari rezeki. Bukannya dekat, duduk di kampung Padang tu, kerja di Singapura, berulang setiap hari. Nampak benar nipunya Ustaz. Lampau-lampau tu Ustaz. Sanggup dia kerja dia. Tak boleh nak kerja belah siang, malam dia sambung kerja. Sampai kadang-kadang bapak ni hilang malu dia. Tebal muka dia. Orang belum habis minum air tin, bapak tunggu dah. Nak ambil tin tu. Pasal apa? Nak jual tin, orang tu tengah minum. Pakcik tunggu apa? Tin awak. Saya pun pengumpul tin pakcik, kata dia. Ni saya minum air tin ni pun sebab saya nak tin dia. Astaghfirullahalazim. Dia sanggup beli air tin sebab nak tin. Kan cerdik tu tuan-tuan. Bapa sanggup buat untuk anak nak beli kasut sekolah. Anak nak beli kasut sukan. Anak nak beli tu kasut bola. Dek, bapa sanggup dek. Buat part time, buat overtime. Untuk siapa? Sebab anak dia cakap, mak nak kasut bola. Nanti mak cakap dengan bapa. Mak cakap, anak awak tu nak main bola. Kasutnya tak ada, takkan main dengan selipar. Belilah sepasang. Bapa tak cakap banyak, dia tengok TV. Lagi 2 hari sampailah kasut bola. Itu bapa. Sebab apa? Sayang kepada anak. Silakan. Yang ketiga yang manusia sayang ni apa? Kaum keluarga. Saudara mara dia. Adik-beradik dia. Saudara serahim dia. Seibu, sebapak dia. Sayanglah tuan-tuan. Jangan putus silaturahim. Cintalah pada abang kita, kakak kita, adik kita. Silakan. Yang keempat yang kita suka. Yang kita sayang siapa? Isteri kita. Suami kita.
Oh ya abang-abang ni ingat cerita Piramli, siapa tak sayang bini? Oi, nampak tu. Oi, sayangnya, subhanallah, sayang. Ada yang tak sayang, dia cuma takut. Abang-abang ni sayang juga, tapi takut tu lebih. Itu masalah. Kadang-kadang pangkatnya hebat, ASP, tapi takut dengan isteri. Astagfirullahaladzim. Misal melenting, namanya Sarjan Senin. Depan isteri, menurut misalnya. Abang-abang sayanglah pada isteri. Dialah yang jaga kita susah tenang. Dialah yang hiburkan kita. Penat macam mana pun isteri, demi suami dia takkan komplain. Baru balik kerja, baju belum buka. Yang buka kain dulu. Sampai rumah buka kain. Baju tak buka. Sebab apa? Buka kain. Nak pergi kencing. Dah lama tahan bang, jalan jam tadi bang. Dengan baju-baju itulah dia pergi siang ikan di dapur. Pergi siang ikan di singki apa semua tu. Nanti suami nak balik nak makan 6.30 petang. Siap 6.30 petang. Lepas isyak baru dia cari. Mana aku lempar tudung tadi? Dia tanya anak dia, nampak tak tudung mama? Tu atas kipas. Bayangkan tuan-tuan. Isteri kita korban. Sayang tak pada suami Kak Leha? Sayanglah Kak Leha. Oh. Walaupun suami kita tu rendah 5 kaki, kita 6 kaki. Dia tetap suami kita. Walaupun suami kita tu comel je. Nama dia cute. Orang kampung kita panggil cute. Tapi dialah yang bawa Kak Leha pergi haji. Dialah yang bawa Kak Leha usung, Kak Leha pergi tawaf, pergi sa'i. Dialah yang bawa kita melontar hari tu di Jamrah. Walaupun suami itulah yang bersusah payah nak melontar di Jamrah. Itulah suami kita. Sayanglah suami. Silakan. Yang kita sayang siapa dia? Wa ashiratukum, masyarakat kita, kumpulan kita, kaum keluarga kita. Yang hari ni yang kita duk sayang sangat apa dia? Persatuan kita, pertubuhan kita, masyarakat kita, jemaah kita, komuniti kita, keluarga kita, parti kita. Sayanglah. Silakan. Yang seterusnya yang kita sayang apa dia? Wa amwalun iqtaraftumuha. Harta yang kamu takut hilang. Yang takut binasa. Yang kita sayang, yang seterusnya, yang keenamnya ialah harta. Oh tuan-tuan, ni nama dia pen ni. Senang ustaz beli pen ni, ustaz murah ustaz. Ni. Senang. Pasal saya ni hilang saja pen. Asal habis ceramah orang minta sign, habis ceramah orang minta sign. Ada yang minta sign di baju, ada yang minta sign di kepiak, semuanya ada. Beli pen ni senang, kalau hilang pun tak galak tuan. Tuan-tuan tahu tak, ni pen. Pen. Kadang-kadang saya, bila orang minta, Ustaz, sign, saya pun tak ada pen. Ambil pen. Kita pun ambil pen dia. Pen dia. Pen tu sign. Pinjam orang ni punya. Dia duk ikut saya. Pasal apa pakcik ni? Pen. Oh, minta maaf bang. Pulang balik. Pen. Saya terlupa duk saya diikut saja sampai sudah. Ustaz pen. Hei, saya tak ambil. Minta maaf. Ada juga yang kata, Ustaz, pen tu saya bagi ke Ustaz. Ada juga. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang pen ni saya. Ada orang jangan main-main dengan pen dia. Dia hambat sampai ke rumah. Ada dah ambil pen saya kat masjid tadi. Selipar Jepun pun dia sayang. Sayang selipar Jepun tu. Tak datang ke masjid sebab apa? Sebab selipar hilang. Saya 2 kali hilang Ustaz. Selipar. Jenis apa? Fungkiong Ustaz. Saya sejak kali kedua hilang tu, saya tak datang dalam masjid. Saya memang boykot Ustaz. Saya frust Ustaz. Oh. Kenapa frust dengan masjid? Dia orang kena sembahyang Ustaz. Dia orang curi kasut. Kalau begitu, abang jangan pakai kasut bila datang masjid. So, kasut abang tak hilang. Sebab abang tak pakai kasut. Tak sedap lah pula datang tak pakai kasut. Banyak pilih abang basuh je pipe tu. Lagi cerdik, abang datang tak berkasut, balik berkasut. Lagi bagus. Itu mencuri nama dia.
Ada orang yang sayang harta sampai tahap macam itu. Itu selipar, pen pun orang sayang. Bayangkan tanah. Bayangkan duit. Bayangkan emas. Oh, lagi dia sayang. Sayanglah. Yang keenam, yang ketujuh. Apa yang awak sayang? Wa tijaratun takhshawna kasadaha. Ada orang yang sayang bisnes, tijarah, perniagaan. Tuan-tuan cuba pergi ubah. Peniaga-peniaga yang meniaga di gerai. Cuba nak pindahkan dengan parang dia kerja, tuan-tuan. Tuan-tuan cubalah ubah. Okey, makcik dah lebih dekat dengan jalan, makcik. Makcik kena ke belakang sikit. Siap, tuan-tuan. Suami dia buat kerih. Kamu tahu tak aku keturunan jebat? Oh, sudah. Punya sayang bisnes dia. Bukan senang, tuan-tuan, nak terlibat dengan peniaga-peniaga. Orang yang terlibat dengan majlis perbandaran, unit penjajah, unit penguasaan, dia tahu lah, tuan-tuan. Kalau itu tapak dia lah, tuan-tuan. Sebab apa? Dia sayang bisnes dia. Manusia sayang pada bisnes dia. Itu sumber pendapatan dia. Silakan kamu sayang. Dan yang ke-8 yang manusia sayang apa dia? Wa masakinu tardaunaha. Tempat tinggal kita, rumah kita, negeri kita. Sayanglah 8 benda ini. 8 perkara ini adalah perkara yang tersimpan dalam hati kita. Daripada mak bapak, sampailah pada harta benda, sampailah kepada tanah air. Silakan awak sayang. Tetapi tidak boleh melepasi sayang pada Allah, sayang pada Rasul, dan sayang pada jihad. Okey Ustaz, kalau saya sayang 8 perkara tadi, melebihi kepada Allah, melebihi sayang pada Rasul, apa jadi Ustaz? Fatarabbasu, tunggu kamu. Hatta ya'tiyallahu bi'amrih, sehinggalah Allah mendatangkan urusannya. Allah nak hancurkan kamu, Allah nak musnahkan kamu, Allah nak berpenyakitkan kamu, musibahkan kamu, kita tak tahu. Dan kata Allah, Allah tak akan bagi hidayah pada orang fasik. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan mencintai 8 perkara tadi, melebihi 3 perkara yang Allah sebut, Allah Ta'ala kata, Allah tidak akan bagi hidayah pada orang fasik. Kita selalu tengok orang fasik itu apa? Kita selalu mengata pada orang apa dia? Dia tu tak tutup aurat tu fasik tu. Fasik tu. Oh, dia tu pakai seluar pendek tak boleh jadi wali tu, fasik tu. Oh, dia tu minum arak tu, fasik tu. Dia fasik sebab minum arak. Awak tu fasik sebab apa? Sebab awak mencintai dunia melebihi Nabi SAW. Fasik juga. Cuma kita tak perasan. Kita hanya cuma nampak orang. Kita tak nampak pada diri kita. Sopalah. Kita lalu dekat penjara Jasin. Kita kata ke anak kita, ayah, itu apa ayah? Itu penjara. Penjara tu apa ayah? Tempat-tempat orang jahat-jahat dalam penjara. Sebab apa awak kata dia jahat? Sebab awak tak masuk dalam. Sedangkan kita yang di luar ni, silap-silap lebih jahat daripada yang di dalam. Kerana tak masuk, maka kita menyangka bahawa kita baik. Ini penyakit kita. Penyakit merasa baik. Kenapa kita kata orang yang tak datang tu jahat? Kita je baik. Sebab kita datang masjid. Lalu kita pun perasan kita lebih baik daripada yang tak datang. Salah tu tuan-tuan. Nilai yang baik bukan kita yang letak. Nilai yang baik letaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya 2-3 ni duduk cakap di penjara saja. Di penjara saja saya duduk cakap. Saya pergi penjara baru ni. Berapa ratus orang yang dengar, daripada 3,000 orang banduan dalam penjara tu, berapa persen orang Islam. Yang lain-lain ni macam-macam bangsa. Saya tengok ada yang sedang berkawat tengah panas pukul 12 tengah hari. Duk kawat tengah panas. Macam-macam saiz orang, macam-macam bangsa. Adik-adik jangan teringin nak masuk penjara, adik-adik. Ada yang cakap, duduk dalam penjara lah bagus tak, makan free. Dalam penjara lah bagus tak, tidur kita pun ada orang jaga Ustaz. Silakan masuk bang, silakan. Kalau nak rasa seronok duduk dalam tu, silakan bang. Kena satu sel dengan negro, baru kau tahu. Ngombadak ragam duk tengok. Sudah tuan-tuan. Hospital ni tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah tuan. Jangan ada rasa seronok. Tetapi bila saya pergi dalam penjara tu, saya rasa lain.
Mula-mula saya masuk tengok dia orang tu, saya rasa sebab pun ada. Orang kita. Ada yang tua, ada yang muda, ada perempuan. Orang perempuan pun ada kat situ. Dalam penjara tu. No. Tak dia ingat kat anak dia ke? Ingat cucu ke? Yang orang tua-tua pun ada berubah menong. Tetapi saya bertukar. Daripada sebab, bertukar menjadi bangga pula. Sebab apa? Songkok dia orang tu tuan-tuan, kopiah putih dia orang tu, putih betul. Tak ada macam kita ni. Teh lalat ada, sirap Bandung ada, bekas daripada air jagung pun melekat dekat kepala kita. Ada yang hitam tengah-tengah ni tuan-tuan. Mereka yang duduk dalam penjara pula, semua pun kopiah. Putih bersih kopiah dia. Kita malam ni yang tak masuk penjara tak pakai kopiah. Sudah. Baju dia bersih. Bila dia orang duduk dengar ceramah saya tu, duduk dalam surau, elok je berkata, sah berkata. Macam tuan-tuan sekarang macam mana? Seorang ujung, seorang kanan, seorang atas. Nasib baik tak duduk atas aircon ni tuan-tuan ni. Dia terjuntai kaki ni. Sopan betul dia orang. Jom tuan-tuan, kita selawat. Sallallahu. Dia orang punya kuat. Sallallahu. Jom tuan-tuan, selawat tafrijiyah. Allahumma salli salli. Dia orang ni belajar apa di penjara? Dia orang belajar apa di penjara ni? Saya suruh. Saya rasa tadi kan, speaker saya tu Haji, mula-mula tadi dah elok dah. Sekarang dia mula tarik suara saya. Ada yang adjust ke? Mikrofon saya ni. Yang mula-mula tadi terang sangat. Dah seronok saya cakap tadi dah. Baik. Saya pun heran tuan-tuan. Dia orang ni belajar apa tuan-tuan di penjara? Apa kursus dia orang? Dia orang belajar di penjara. Saya ajak selawat tafrijiyah. Boleh. Saya suruh baca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Boleh. Saya ajak dia orang ni membaca zikir Asma'ul Husna pun boleh. Sampai habis tu, Asma'ul Husna tu habis. Baik laki-laki, baik perempuan. Kita yang tak masuk penjara pun tak baca, tak hafal Asma'ul Husna. Jadi abang-abang kalau rasa nak hafal Asma'ul Husna, jom. Yang mana faham-faham, tak faham budak. Allah. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang Allah penjarakan dia sebab nak bagi ilmu di dalam penjara. Allah kurungkan dia dalam penjara sebab apa? Sebab Allah nak bagi dia insaf. Cara yang Allah Ta'ala bagi itu macam-macam. Allah nak bagi petunjuk kepada kita ni tuan-tuan macam-macam. Saya jumpa dengan satu ahli bina badan. Saya tengok lengan dia, tricep dia, bicep dia, berapa. Ini kalau dia siku saya tuan-tuan tak bangun dah. Jangan kata dia siku. Kalau saya tidur, dia letak lengan di atas muka saya pun tak terangkat tuan-tuan. Bina badan punya orang. Juara Asia. Masuk Olimpia. Mr. Olympia. Besar badan begini. Dia datang jumpa saya pakai jubah. Pakai jubah serban merah letak di sini. Sihat Datuk? Sihat. Datuk buat apa sekarang? Tak ada apa-apa dah. Tak angkat besi dah? Tak adalah. Tak nak angkat besi dah. Datuk buat apa sekarang? Angkat kaki Ustaz. Nak pergi ke mana pula? Ke masjid. Angkat kaki pergi ke masjid. Dulu saya tak ke masjid Ustaz. Kenapa? Sibuk angkat besi. Dulu saya tak tutup aurat Ustaz. Sebab apa? Sibuk tengok depan cermin. Mana boleh pakai jubah tengok depan cermin, nampak apa? Nak tengok depan cermin kena pakai sepeda. Nak masuk pertandingan kena pakai seluar dalam. Sampai bila saya buat dosa Ustaz? Kemudian satu hari saya bangun pukul 4 pagi. Saya duduk dekat penthouse kondominium. Rumah dia penthouse, atas sekali kondominium. Sampailah Ustaz, tiba-tiba saya dengar orang azan.
Daripada kejauhan masjid dekat penthouse saya dengar azan subuh. Baru saya terdetik, berapa lama dah aku tak sembahyang. Berapa lama dah aku tak sembahyang. Bukan kata subuh, semua sembahyang. Dia kata, Ustaz, pagi tu saya bergegar, Ustaz, cari kereta, cari apa semua, cari masjid. Saya taubat, Ustaz. Saya tak mau lagi dah terlibat dengan bina badan. Tak terlibat lagi lah dengan seluar dalam. Saya stop, Ustaz. Saya takut pada Allah, Ustaz. Allah bagi hidayah dia dengan apa? Azan. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang tak boleh tidur. Saya pukul 3 jaga, saya pukul 4 jaga. Allah nak bagi hidayah, pergi solat. Allah sayang pada kita, taubat. Sebab tu Allah bagi benda-benda tu pada kita untuk kita insaf. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia bagaimana? Sakit. Nama dia Hajah Ainon. Pelajar saya, meninggal 2 tahun lepas. Sakit apa? Koma. Berapa lama? Sebulan. Selepas sebulan, berubah. Tak tinggal Quran, tak tinggal sembahyang malam, tak tinggal puasa sunat, belajar sampai mati. Dia berhenti kerja kilang, dia duduk di pondok saya, daripada awal pondok saya buka, 2006 sampailah dia meninggal. 2022. Meninggal. Apa yang dia nampak dalam mimpi, koma. Saya tanya Hajah, apa yang Hajah nampak dalam koma? Allah Ustaz, Allah Ustaz, Allah Ustaz. Tak boleh nak bayar Ustaz, saya takut Ustaz. Lepas tu tuan-tuan, dia kata dia tak tinggal dah sembahyang malam. Tiap-tiap hari dia baca Quran, malah dia mati pun lepas dia baca Quran. Lepas baca Quran, meninggal tuan-tuan. Itu Allah Ta'ala bagi pada dia. Apa yang dia nampak waktu dia koma, dia saja yang tahu. Ada ustaz orang yang Allah Ta'ala bagi pada dia hidayah dengan koma tu Ustaz? Ada. Ustaz jumpa? Saya jumpa. Siapa Ustaz? Pengarah filem. Waktu saya berlakon dengan dia filem, tengah duk berlakon pukul 1 FM. Okay. Floor manager. Okay. Rehat. Solat, rehat, buat persiapan untuk solat, rehat. Saya tengah duduk berlakon, stop. Makeup artist stop, cameraman stop, semua stop. Pergi sembahyang. Di mana? Seberang jalan. Shooting belah sini, tengah-tengah jalan, surau sebelah sini. Surau siapa? Surau yang pihak production buat. Kemah. Besar kemah dia. Ada surau, ada kapet, ada sejadah, ada tempat wuduk. Saya pun sembahyang jadi imam. Allahu Akbar. Di belakang saya, semua pelakon. Aziz kah, Bel kah, Kazar kah, semua dekat sembahyang. Allah. Saya jadi imam. Termasuklah si pengarah tadi pun sembahyang. Yang kru semua sembahyang. Sebutan kru, ejaan kru. Habis saya sembahyang, rehat, makan laksa. Waktu saya duduk makan laksa tu, saya tanya dia, bang, bagus bang. Pertama kali saya berlakon drama, saya berlakon filem, produksi, menyediakan surau sementara untuk artis sembahyang. Tahniah bang. Bagus bang. Dia kata apa dekat saya? Datuk, abang takut itu. Abang takut Allah soal di hari kiamat. Apa kau buat pada kerja kau? Kau ajak dia orang kerja kau tak pergi dia orang sembahyang. Abang takut Ustaz. Waktu abang sakit hari tu, abang dalam koma Ustaz. Abang nampak macam-macam. Abang nampak macam-macam waktu koma Ustaz. Abang takut Ustaz. Sebab tu abang buat. Dia nampak juga benda yang di dalam koma. Ada yang hidayah macam itu. Allah Ta'ala bagi hidayah ni kita tak tahu. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi hidayah melalui siapa? Melalui isteri dia. Dia punya hantu kampung, hantu kacang, semuanya ada. Kahwin dengan satu ustazah. Allah, tuan-tuan. Orang kata tak sekufu.
Yang suaminya hantu. Yang isterinya ustazah. Kahwin. Bila kahwin tuan-tuan, suami berubah. Suami pula mampu jadi imam pada ustazah tadi. Suami dia jadi berubah betul. Alhamdulillah Ustaz, Allah jodohkan dengan isteri saya Ustaz. Bukan setakat saya berubah Ustaz. Bapak saya yang tak semayang pun dengan nama bapak saya pun semayang Ustaz. Hidayah. Ada orang yang bagi hidayah, anak dia masuk Islam. Bapak mak tak Islam. Bila kahwin dengan orang Islam, menantunya Muslim yang baik. Menantu buat kerja, mak yang tak Islam tengok. Bapak yang tak Islam tengok. Macam mana anak menantu dia yang Islam? Jaga dia orang. Dua-dua masuk Islam. Dua-dua mak bapak dia yang tak Islam masuk Islam. Dapat hidayah. Melalui apa? Melalui perkahwinan. Saya jumpa dengan satu mufti sebuah negeri baru ni. Dia kata, Ustaz, waktu kita merdeka, waktu kita menyertai Malaysia, hanya berapa persen sahaja umat Islam di negeri kami. Tetapi dengan kebijaksanaan, dengan keedah yang cukup lembut, tuan-tuan, hari ini umat Islam jadi majoriti di negeri kami. Saya tanya, macam mana bentuk mereka mendapat hidayah jadi Muslim? Salah satunya melalui perkahwinan. Ada 1001 jalan Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada kita. Begitulah tuan-tuan, ada 1001 jalan untuk menunjukkan kecintaan, kebanggaan, kesukaan terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan satu jalan saja. Allah Ta'ala sebut benda ini tuan-tuan di dalam Al-Quran. Balik buka di dalam Al-Quran tu. Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Muhammad, dengan kelebihan daripada Allah, dengan rahmat daripada Allah, maka hendaklah kamu bergembira dengan dua perkara ini. Huwa khairul mimma yajma'. Ianya lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan dalam dunia ini. Apa dia? Pertama, bifadlillah. Dua, birahmatillah. Satu, bifadlillah, kelebihan yang Allah bagi. Dua, rahmat yang Allah bagi. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, di dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut ada dua nikmat yang kita kena suka. Ada dua nikmat yang kata Allah, falyafrahu, hendaklah kamu bergembira, hendaklah kamu berbangga dengan dua perkara. Yang pertama apa dia? Bifadlillah, kelebihan yang Allah bagi pada kita. Apa dia kelebihan yang Allah bagi pada kita yang tak dapat kepada orang lain? Namanya ialah Al-Quran. Bergembiralah dengan Al-Quran. Silakan bergembira dengan Al-Quran. Ada orang yang bergembira dengan Al-Quran, dia membaca Al-Quran. Bila kita tanya dia, Haji, saya tengok Haji ni rajin baca Quran. Siang malam baca Quran di masjid. Baguslah Haji. Ustaz, saya ni nak mati. Saya ni nak mati Ustaz. Saya nak cari peneman dalam kubur. Saya nak cari peneman dalam kubur. Peneman yang terbaik dalam kubur ialah Al-Quran. Agak-agak siapa nak teman kita dalam kubur? Handphone. Handphone. Nampak macam handphone nak teman kita dalam kubur. Nak tidur, handphone. Tengah malam pukul 3 pagi bangun, gagal handphone dulu. Besok sebelum subuh, handphone dulu. Bawa kereta pun handphone, bawa motor pun handphone, dalam tandas pun handphone, dalam masjid pun handphone. Agak-agak handphone kita tu teman tak kita dalam kubur? Adakah isteri kita akan teman dalam kubur? Suami kita teman dalam kubur? Tak. Yang akan menemani kita di dalam kubur ialah Al-Quran. Tengok-tengok Quran tak dibaca, gelap kubur kita.
Sunyi kubur kita. Tak ada kawan. Cuba tuan-tuan seorang di rumah tak ada kawan. Sunyi tak? Sunyi. Bayangkan sebaik-baik peneman dalam kubur ialah Al-Quran. Ada orang yang bergembira dengan Al-Quran, apa dia buat? Dia menghafaz Al-Quran. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dia hafaz Al-Quran. Daripada Alif Lam Mim, daripada Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, dia ingat Quran. Saya jumpa satu tok guru pondok. Dia bercakap dengan saya, bukan bercakap macam dengan kita. Tadi saya bercakap dengan pengurusi, saya bercakap dengan Tuan Haji kita, Ustaz pernah sampai tahun sini 2013. Oh ya ke? Depan-depan sana Ustaz. Ini kali kedua Ustaz datang kampung kita orang. Itu cakap-cakap kita. Dia cakap dengan saya dengan Al-Quran. Bila dia jemput saya makan, kulu washrabu min rizqillah. Dia baca ayat Quran. Dia jemput saya makan tu, kulu washrabu min rizqillah. Allah. Fadkhuluha bisalamin. Masuklah dengan selamat. Masuk. Dia panggil masuk tu, dia baca ayat Quran. Sudah. Saat lagi saya nak balik, Rabbana adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al sultan. Masya Allah, baca ayat Quran. Maknanya Quran dalam kepala otak. Quran dalam kepala otak. Dia nak puji baju saya atau baju batik saya pakai. Subhanallah. Dia nak puji tu. Dia kata apa? Khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah baju yang cantik-cantik. Dia tak macam kita. Ambil baju batik ni macam yang hormat. Dia tak ada macam kita. Tak ada. Kita nak nyembang dengan dia. Misalkan kita tak ingat Quran. Dia ingat Quran. Ada orang yang bergembira dengan Quran. Dia bukan setakat. Dia hafaz Quran. Dia mentadabur Al-Quran. Dia mentadabur Al-Quran. Dia kaji Al-Quran. Dia tengok Al-Quran. Apa dia? Macam mana yang kata mentadaburkan Quran? Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas. Nama surah Al-Ikhlas. Tapi tak ada perkataan Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tak ada ikhlas. Allahu samad. Tak ada ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Tak ada ikhlas. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada perkataan ikhlas. Tapi nama surah ikhlas. Sebab tu kadang-kadang bila kita suruh Din baca surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Nampak dia gagau dah. Dia garu kepala dah. Al-Ikhlas. Qul huwallah. Baru dia boleh baca. Cakaplah Qul huwallah. Ikhlas mana aku tahu. Sebab apa? Sebab dalam surah Al-Ikhlas tidak disebut perkataan Al-Ikhlas, tetapi nama surah Al-Ikhlas. Dia pun mentadabur. Kenapa Tuhan buat macam ini? Maknanya orang yang ikhlas, dia tak boleh cakap dia ikhlas. Hanya Allah sajalah yang tahu. Dia tak boleh zahir keikhlasan dia. Ada yang sedekah kapet. Dia tulis kat belakang kapet. Dia tulis kat belakang sejadah. Ikhlas daripada Ustaz Kazim. Ya ke awak ikhlas bila awak tulis? Ikhlas ke? Ikhlas ke bila awak tulis tu? Kalau tak tulis jadi apa? Jadi kalau tak tulis nanti orang tak tahu saya bagi. Nampak? Ikhlas ke awak tulis tu? Kalau awak tak tulis boleh tak? Macam saya Ustaz, saya kalau sedekah saya tak tulis. Pun tak ikhlas juga. Awak cakap. Macam mana nak kabarkan ikhlas tu Kak Zom? Jawapan dia awak tadabbur surah Al-Ikhlas. Tak ada siapa pun yang tahu. Tersembunyi ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas. Itulah ikhlas. Tu nama dia tadabbur. Awak berbangga dengan Al-Quran. Apa dia? Contoh. Bila kita masuk dalam masjid, kita rasa seronok. Duduk dalam masjid ni, kita rasa seronok. Saya tadi tanya pada abang kita sahabat, ini ekor lah. Ekor Ustaz, Masya Allah. Cantiknya. Tuan-tuan yang derma.
sumbang, wakaf, infak ni besar pahala. Dengan adanya aircon, selesa kita sembahyang. Dengan ada kapet macam ini, senang kita sembahyang. Yang sakit gauk pun boleh sembahyang. Saya tengok tandas tuan-tuan pun okey. Saya tengok tu, belakang tu apa dah? Tukang masak apa dia? Behon apa? Mi. Mi kawah tu, mi kawah tu. 4 kawah di belakang. Oi, tuan-tuan ni besar pahala ni. Sumbangan tuan-tuan ni saya dengar pula masjid tuan-tuan ni akan dibesarkan menunggu kelulusan daripada majlis ni lagi. Memang kena bagi besar dah tuan-tuan. Kalau imarah macam ni, anak-anak karya yang hebat macam ni, memang kena besar. Saya bila tengok anak-anak muda datang malam ni, saya tahu. Saya tengok tu, 1, 2, 3, 4, 5, dekat 8 orang budak-budak tu, anak-anak kita tu. Yang baju kuning, yang baju oranye, yang baju hijau. Tuan-tuan ingat senang kan tuan-tuan, anak-anak kecil nak datang masjid. Saya sampai tadi saya ke belakang, saya tengok satu adik kecil duduk menung dekat tandas. Relax, sila panggung gitu je. Oi, buat apa tu? Sila panggung tuan-tuan. Oi, kau sila panggung kau. Bukan senang tuan-tuan anak-anak kecil nak datang. Tapi kalau mereka boleh datang, boleh sampai, boleh singgah, maknanya ada sesuatu yang hebat di masjid. Begitu juga malam ni tuan-tuan tengok orang perempuan udah sampai ke hujung dah tuan-tuan. Oh, Kak Leha di belakang, Kak Gayah di belakang ni, ya Allah. Oh, Kak Sum, 6 orang Kak Sum kat sini tuan. La ilaha illallah. Orang perempuan mari imarah di masjid Allah. Tu tanda-tanda masjid tu hebat. Sebab yang akan membangunkan masjid dengan pengimarahan orang perempuan. Nanti bila kita lancarkan dah dapat kelulusan pada majlis nanti, tuan-tuan, jom kita wakaf pembinaan pembesaran masjid, tuan-tuan. Orang perempuanlah yang akan buka gelang. Orang perempuanlah yang akan buka rantai bolan tabung. Kita gigi palsu emas tak dalam tu kita. Benda hari nak pegang mau takut dia ambil chopstick pegang tuan-tuan. Kenapa yang tuan-tuan rasa bangga duduk dalam masjid? Sebab masjid disebut oleh Allah dalam Quran. Allah sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah. Quran sebut masjid. Dan sekarang kita berada dalam masjid yang Allah sebut nama dia dalam masjid. Bangganya. Inilah kebanggaan kita. Tuan-tuan yang pergi umrah, tengok Kaabah. Depan mata kita Kaabah. Allah sebut Kaabah dalam Quran. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Kita rasa seronok sangat aku depan Kaabah yang Allah sebut dalam Quran. Maka ini dipanggil apa? Kegembiraan. Kerana kita dapat Al-Quran, kelebihan daripada Allah yang tak ada siapa boleh mengubah catatan, tulisan, hukum ayat Al-Quran daripada mula diturunkan sampai sekarang. Takkan siapa boleh ubah. Berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Bila Nabi mati, Tok Guru dia ubah, pendeta dia ubah, rahib dia ubah, sampai hak asli kita pun tak tahu. Tapi Al-Quran, daripada apa yang Nabi baca sampai sekarang, sampai kiamat, itulah bacaan dia. Di mana-mana dan sampai bila pun. Yang kedua, benda yang kita kena bangga, benda yang kita kena suka apa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara nak tunjukkan kesukaan terhadap Nabi? 1001 ujian yang Allah bagi. 1001 nikmat yang Allah bagi. 1001 juga cara menunjukkan kecintaan pada Rasulullah. Baru nak masuk tajuk Ustaz. Tu dia. 50 minit baru nak masuk tajuk. Yang tadi muqaddimah. Nak kono tu Kak Som nak sampai cara nak tunjukkan kesukaan pada Nabi tu. Cerita bab penjara lah, apalah. Baru nak masuk tajuk. Ada orang yang cinta pada Nabi, dia bubuh anak dia, nama anak dia Muhammad. Semua anak laki-laki dia dimulakan dengan Muhammad.
Bila tanya, kenapa engkau bubuh nama anak engkau? Muhammad Alif, Muhammad Sabtu, Muhammad Kazim. Kenapa? Sebab Ustaz, saya letakkan nama dia orang supaya saya ingat pada Nabi saya. Tiap-tiap kali saya panggil anak saya, Muhammad Sabtu, saya ingat Nabi saya, Ustaz Muhammad dalam jiwa saya, supaya saya tak lupa. Sebagai saya tanda gembira Nabi saya, Nabi Muhammad, saya letak pada anak saya. Sebab ada orang yang letak nama anak dia Maradona. Ada yang letak nama anak dia Hitler. Bayangkan. Yang saya tak pernah jumpa orang letak nama anak dia Firaun. Yang ni saya tak pernah jumpa. Setakat ni lah Firaun tak ada. Nama macam-macam dah. Ronaldo ada, Jambatan Pulau Pinang ada, Muhammad Proton pun ada. Lain macam nama kau ni. Ada tuan-tuan. Dia minat pada Jenderal Yamashita. Dia bubuh anak dia Yamashita. Silakan. Kita akan dipanggil dengan apa yang kita diberi nama. Maka nama kita Muhammad jadilah sebagai suatu tanda kegembiraan. Sebab tu bila dah ada nama Muhammad, janganlah panggil Mat. Sayang. Mat. Panggillah Muhammad. Mak Jais. Mak Lazim. Mak Wajib. Mat panjang. Ada yang dah elok dah. Mahmud. Panggil Mud. Oh Mud. Mud tu cupak. Yang duk cupak cerita Alibaba berjalan lapuk tu. Duk pinjam cupak tu. Dia pinjam kat Kasim Baba tu. Tu nama dia Mud. Nama dia. Satu Mud, dua Mud. Dia duk masak berat. Panggil Mahmud. Kan bagus. Panggil Ahmad. Kan bagus. Nabi Muhammad ni ada 200 lebih nama tuan-tuan. Tapi yang glamournya, yang famousnya kata Nabi, aku ni ada 5 nama. Aku nama Muhammad, aku nama Ahmad, aku nama Muhi. Aku ni adalah Muqaffi kata Rasulullah. Muqaffi tu nama Rasulullah. Nama yang paling jarang kita dengar ialah Muqaffi. Muqaffi tu nama Nabi Muhammad. Jadi abang-abang kalau tak nak nama Muhammad boleh buh nama Muqaffi. Tak nak Ustaz macam kopi ni tak. Saya orang panggil anak saya, oi kopi latte gitu. Kopi ala Kazim macam-macam lah kopi. Allah tuan-tuan. Ada orang yang gembira dengan Nabi Muhammad, tiap-tiap Isnin dia puasa. Ajak jemput makan. Saya puasa. Hari ni kan hari Isnin. Oh, puasa nazar ke? Tak. Puasa qada je. Uzur bulan Ramadan dulu. Saya dah 70. Bila masa uzurnya? Saya puasa sunat. Hari ni hari Isnin. Nabi Muhammad lahir. Saya suka dengan Nabi Muhammad. Saya puasa hari Isnin. Oh. Ada orang puasa hari Isnin sebab Nabi lahir hari Isnin. Dia suka. Tuan-tuan. Ada orang yang suka dengan Nabi Muhammad. Nak tiru semua tentang Nabi Muhammad. Nak tiru semua tentang Nabi Muhammad. Abu Bakar tanya pada Siti Aisyah. Rasulullah mati hari apa? Kalau boleh, hari mati pun nak sama dengan Rasulullah. Hebat tuan-tuan. Itu Sayyidina Abu Bakar. Apa yang tidak ada? Sayyidina Umar buat surat. Hantar pada satu governor. Bulan Sya'ban. Tahun tak ada. Tahun tak ada. Bila governor dapat surat bulan Sya'ban? Bila tahun lepas ke? Next year ke? 2 tahun lepas ke? Tahun tak ada. Maka datang balik. Tuan, bulan Sya'ban bila tuan? Baru Sayyidina Umar perasan. Kita tidak ada tahun untuk mengira, mengingati tarikh sesuatu perkara. Panggil sahabat. Bincang. Saya merasakan bahawa sudah sampai masanya kita menetapkan kiraan tahun untuk kita menulis, mengira, mencatat, membuat apa-apa benda pun bila kita ada tahun, kita senang. Sebab hari ini tahun angka tidak ada. Tahun diingati dengan peristiwa. Tahun gajah, tahun kematian, tahun banjir besar, tahun kemarau.
Apa kata kita buat tahun bermula daripada angka 1, tahun 1, tahun 2, tahun 3. Apa cadangan korang? Kata Umar. Bagus. Cadangan yang bagus tu Amirul Mukminin. Nabi ada dah letakkan tahun. Tuan-tuan, masjid ni resmi 1480. Betul ke 1480? Ke 1400? 1400, 1480 tak sampai lagi. 1400 tahun 1980. Senang. Zaman Nabi ada tahun 1980, 1446, 1445 ada zaman Nabi. Tak ada. Nabi tak buat tahun. Nabi tak buat tahun. Tu yang tuan-tuan buat tahun tu pasal apa? Bid'ah. Neraka. Jadi janganlah cepat sangat kata bid'ah. Nabi tak buat bid'ah. Kamu makan apa? Mi kawah. Nabi tak pernah makan mi kawah. Neraka. Dah semua benda hak Nabi tak buat bid'ah. Ni Nabi tak buat. Ustaz, makan tu bab dunia. Makan bukan bab ibadat. Makan bab dunia aja kat dalam Quran. Bab makan berapa banyak? Cuba cerita dalam Quran tu hukum bab makan saja berapa banyak, tuan-tuan. Surah pun ada surah makanan. Al-Ma'idah. Hang cakap banyak pula dah. Tiba-tiba hang kata makanan bukan ibadat. Kepada otak hang. Kena ke hang tak ibadat? Kena ke hang benda dunia? Nabi makan tak? Makan tak mi? Nabi makan tak nasi biryani? Oh, Nabi tak makan tau. Chicken chop. Apatah lagi Nabi tak makan chopstick. Chopstick lagi Nabi tak makan. Adakah bid'ah? Tak. Bukankah Quran sebut dalam punya, makanlah kamu rezeki yang Allah bagi pada kamu, yang halal, yang baik, silakan makan. Ada hukum tu. Jangan kata Nabi tak ada, Ustaz Nabi tak ada. Oh, payah macam itu. Sumpahlah dengan kiraan tahun. Nabi tak letak tahun 1, tahun 2, tahun 3. Bilakah tahun hijrah dikira? Di zaman Umar Al-Khattab. Baik. Ada cadangan daripada kamu semua. Dari mana kita nak meletakkan tarikh tahun pertama? Umar. Ya, cadangan. Apa salahnya kita letakkan tahun 1 ialah tahun Nabi Muhammad mendapat wahyu. Al-Quran yang pertama, ayat Quran yang pertama, tahun itu, tahun 1. Itu cadangan saya, tuan. Bagus. Ada lain cadangan? Umar, ya. Saya mencadangkan tarikh Nabi lahir. Itu tahun 1. Nabi lahir, tahun 1. Bagus. Ada lagi cadangan? Umar, ya. Saya mencadangkan tahun Nabi pindah ke Madinah. Itu tahun 1. Bagus. Ada lagi cadangan? Umar, tahun Nabi wafat itu tahun 1. Kiraannya tahun 1. Bagus. Ada lagi cadangan? Cadangan ditutup. Itu mesyuarat kita. Cadangan ditutup. Ada juga mesyuarat kita apa dia? Cikgu, apa-apa keputusan mesyuarat, saya setuju. Itu cikgu Syari, ya kan? Dia malah datang mesyuarat. Sebab nak jumpa dengan Cikgu Nurkiah. Tuan-tuan yang saya hormati. Umar, cadangan yang pertama untuk mengambil tahun Nabi dilantik menjadi Nabi tahun 1. Bilakah? Berapa tahun dah Nabi dilantik menjadi Nabi? Berapa tahun? Kamu ingat? Tahun berapa tahun? Saya masa itu saya umur berapa tak silap saya rasa dah 20 tahun. Mana 20? Masa tu kamu pun muda lagi. Tak boleh. 21 kot. Tak boleh. Tak sama. Satu jumlah yang tepat. Bagaimana dengan pendapat kamu tadi? Tarikh Nabi lahir. Nabi lahir, Nabi dia tahu. Dia dengan saya tu selang 4 tahun. Yang ni selang 2 tahun. Yang ni mana ada ke Nabi? Tak sampai juga keputusan muktamad.
Yang ketiga, tarikh Nabi hijrah 16 tahun. 16 tahun. Dah 16 tahun Nabi pindah ke Madinah. Sampai sekarang 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Semua sepakat 16 tahun dah Nabi hijrah sampai di zaman Umar pada masa itu. Yang ketiga pula, kalau kita ambil tahun Nabi mati, takkan nak didirikan tahun 1. Itu kan tahun kita sedih Rasulullah meninggal. Tak payahlah kita ambil tarikh itu. Jadi yang sepakat kita ialah semua orang ingat tarikh Nabi hijrah ialah 16 tahun sudah Nabi berpindah ke Madinah. So kita ambillah tarikh hijrah sebagai tahun 1 hijrah. Itulah asalnya pelaksanaan penetapan tarikh hijrah yang kita sambut tiap-tiap tahun awal Muharram. Diambil daripada mesyuarat bersama dengan Sayyidina Umar dan sahabat-sahabatnya. Antara cadangan yang mereka cadangkan ialah tarikh kelahiran Rasulullah. Kalaulah tarikh kelahiran Rasulullah tak boleh disambut, tak boleh diadakan perarakan, tak boleh dirayakan sebagai Maulidur Rasul, apa sebab sahabat Nabi mencadangkan sebagai tahun kiraan hijrah? Jadi jangan kita ni duk tunjuk pandai pula Nabi tak buat maulid Nabi. Nabi tak buat maulid Nabi. Ini tanda awak suka. Bukanlah dalil dalam Al-Quran tadi sebut, hendaklah kamu suka. Saya katakan pada tuan-tuan, suka ni macam-macam. Tuan-tuan suka pada isteri. Apa tuan-tuan buat? Kadang-kadang bina rumah, villa, banglo setingkat. Letak dekat tiang pagar. Isteri nama Maznah, suami nama Daud, digabungkan teratak Mazda. Suami Maznah, isteri Daud Mazda. Tak. Sebagai tanda cinta. Tak. Ada orang sebagai tanda cinta pada isteri dia. Sayang sangat. Tiap-tiap hari dia bawa isteri dia makan tom yam. Tak payah masak leha. Kita makan tiap-tiap hari. Isteri bangga sangat. Tak payah masak. Ya Allah. Untung dapat suami. Tak ada nak ragging aku. Ya Allah. Dia tak tahu tukar masak tom yam tu. Isteri nombor 2 suami dia. Patutlah dia datang. Boleh jenguk-jenguk pula. Berhati-hatilah akak. Anda mampu mengubahnya. Cek betul-betul. Tuan-tuan yang saya muliakan. Macam mana yang tuan-tuan cinta pada Rasulullah, ada orang yang selalu sebut. Orang kita sebut, orang Arab sebut apa? Tanda awak ingat pada seseorang, awak akan sebut nama dia selalu. Tanda awak cinta pada seseorang, awak sebut nama dia selalu. Tanda awak minat pada dia, awak sebut nama dia selalu. Sebab tu kalau ada orang benci pada tuan-tuan, tiap-tiap hari orang sebut benci tu, maknanya orang tu minat tu tuan-tuan. Jangan susah hati. Tak tahulah Ustaz, saya ni buat apa pun orang ngata Ustaz. Buat apa pun orang dengki Ustaz. Sabar Tuan Haji. Itu tandanya orang minat pada Tuan Haji. Relax. Nabi Muhammad itu sebutan kepada Nabi semakin lama semakin banyak. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat sebutan nama Nabi. Tak ada manusia dalam dunia ni tuan-tuan yang disebut nama Nabi paling banyak macam Nabi disebut. Kejap-kejap dengan selawat, kejap-kejap dengan tahiyat. Dalam dunia kita ni ada 1 bilion lebih orang Islam. 1 bilion sembahyang. Tiap-tiap hari sebut Allahumma salli ala Muhammad. 1 bilion sebut Muhammad, Muhammad, Muhammad. Saat lagi kita sembahyang azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadar Rasulullah pun sebut Muhammad. Mana ada orang macam itu? Itu tanda kegembiraan kita. Kita sebut Muhammad, Muhammad, Muhammad. Apa lagi tanda kecintaan kita kepada Rasulullah? Kita amalkan sunnah dia. Ni,
Apa yang boleh kita tunjuk kita sayang Nabi? Nabi kata simpan janggut. Simpan. Simpan. Ada 2 urat pun jadi. Ada 2 leh, 3 leh janggut. Leh yang kau buang. Menyemok. Tapi akak-akak tak payahlah simpan janggut. Ini usaha cari minyak bon siapa. Pasal nak dapat sunnah. Tak payah. Kalau orang perempuan tak ada sunnah. Simpan. Kalau akak-akak ada janggut, suami lari tau. Abang. Ini tak. Tidur kat tangga suami kita tu. Ada pelajar saya, dia sakit buah pinggang. Dia ganti buah pinggang di India. Tukar di sana. 6 bulan cuti. Selepas 6 bulan dia masuk kelas. Ada misai, ada janggut. Perempuan. Saya tengok apa aja. Tak tahulah ustaz, lepas-lepas tukar buah pinggang dah ada misai ustaz. Oh sudah, dia parah ni tuan-tuan. Sebab tu akak-akak cek dulu buah pinggang tu jantan kan lelaki punya ke perempuan ke betina punya tuan. Jangan main belasah pisau buah pinggang, tukar-tukar tu janggut. Parah tuan-tuan. Ni, apa yang kita boleh simpan? Tunjukkan. Aku nak tiru hak Nabi cakap. Tapi jangan tuan-tuan kutuk pula. Engkau tak simpan janggut, tak sunnah. Tak sunnah kau. Jangan macam itu. Sebab ada jenis tak ada janggut. Dia nak simpan je. Memang janggut tak ada. Sebab tu nama dia sunnah. Bukannya wajib. Apa dia sunnah Nabi? Apa benda pun buat. Nabi kata bila datang ke masjid, butang. Sampai habis butang. Pasal apa? Nabi suruh. Jangan datang ke masjid, pakai baju Melayu, tak berbutang. Tengangor 4 butang bawah ni. Pakai jubah, tak ada berbutang. Dah lah jubah semata-mata. Kain pelekat tak pakai. Seluar panjang tak pakai. Sepeda pun tak pakai. Dah lah jubah tu putih. Datang berjalan masuk ke masjid, kereta belakang sulung. Hei, parah ni tuan-tuan. Bila dia sujud, butang tak dipakai, apa dia nampak? Bila dia rukuk. Abang-abang hari ni dah jadi isu. Viral, telekung. Telekung ni tak boleh, telekung ni boleh. Viral. Abang-abang tak nak viral pula. Jubah ni tak boleh. Pakai jubah tak berbutang. Hangat. Semayang di rumah. Allahu Akbar. Tengang butang jubah. Dia pun nampak. Rasa macam pernah tengok. Tapi di mana ya? Tak ke batal semayang dia. Tapi ustaz, saya semayang seorang-seorang. Seorang orang. Hukum dia wajib tutup aurat. Tak usah faham tak ustaz? Saya semayang seorang. Haram. Tak sah semayang. Nampak aurat. Bodoh betul ustaz ni. Saya semayang seorang. Orang tak nampak. Walaupun orang tak nampak. Hukum dia wajib tutup aurat. Awak yang bodoh. Nasib baik ustaz, saya pakai jubah Yaman. Macam mana pula jubah Yaman? Jubahnya sekerat. Jubahnya sekerat. Dia punya ketiak dia sampai ke pinggang. Bila dia sujud, nampak tak? Lagi sekali nampak. Sebab tu berhati-hati abang-abang yang pakai jubah Yaman. Jubah tu abang dia nak tidur. Tuan-tuan pergi sembahyang subuh. Allah, eloklah tuan-tuan. Cek elok-elok. Kita ambil sunnah Nabi sebagai satu tanda kita sayang pada Rasulullah. Kita ikut Nabi sebagai satu tanda yang kita ni wajib beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu yang kita sebut sebagai tanda kita sayang pada Rasulullah ialah merayakan sambutan Maulidur Rasul. Kalau orang tanya kita, kenapa awak sambut Maulid? Jawapan dia, sebab saya cinta kepada Rasul. Kenapa awak sambut Maulid? Kerana cinta kepada Rasul macam-macam cara. Bila saya buat Maulid, saya datang dengar ceramah. Bila saya dengar ceramah, itu tanda saya mendengar perintah Allah. Allah suruh saya menuntut ilmu. Nabi suruh saya menuntut ilmu. Bukankah di dalam majlis ilmu, bukankah dalam majlis Maulid ada ceramah?
Ada baca kitab, silakan. Kenapa awak suka maulid? Sebab bila maulid kami datang ramai-ramai. Habis sembahyang kami bersalam, sebelum sembahyang kami bersalam, kami duduk rapat-rapat, kami eratkan silaturahim. Bukankah silaturahim itu wajib dieratkan, wajib disambung? Sebab tu bila maulud kami datang, kami akan sama-sama buat kerja. Pasang kemah, pasang kerusi, vacuum kapet, macam-macam persiapan kami buat. Kami bekerja sama. Bukankah kerjasama itu sunnah Nabi? Apa yang ada di dalam majlis maulid? Di dalam majlis maulid kami ada jamuan, Ustaz. Sebelum ceramah dah dapat dah muffin. Tengah ceramah makan ngop. Makanlah abang, jangan takut. Saya tak marah abang-abang minum drink ho ni depan saya. Minumlah abang. Abang-abang dapat muffin, dapat abang bukan muffin ni, morfin, belasaklah abang. Makanlah. Ustaz, boleh ke makan dalam masjid? Boleh, pun salah. Kita hari ni masjid banyak sangat pantang sebab tu orang takut. Dilarang tidur dalam masjid. Bangun orang Allah tu. Kawan pun nak mimpi je. Bang, dia tak boleh tidur di rumah dia, bang. Dia ada masalah di rumah dia, bang. Dia ada masalah di office dia, bang. Dia ada masalah dengan isteri dia, mak dia, bapak dia semua, bang. Dia nak tenang, bang. Tempat yang paling tenang ialah masjid. Maka dia mau datang sembahyang, dia menyandar dekat tiang tu, terlelap dia. Datang untuk siap kuis dengan kaki. Dilarang tidur, larang tidur, Atau masjid je dia apa? Biarlah dia tidur. Kalau boleh ambil tilam, bantal, bagi dia tidur situ. Kita tak tahu. Macam saya ni tuan-tuan, saya tak boleh tidur di rumah saya. Saya tak boleh tidur. 15 tahun saya tak boleh tidur di rumah. Jadi di mana yang saya boleh tidur? Dalam kereta. Sebab tu saya suka berjalan. Saya suka berjalan. Sebab saya boleh tidur dalam kereta. Tadi Ustaz kata Ustaz suka berjalan. Tiba-tiba suka tidur dalam kereta pula. Berjalan mana boleh tidur? Astaghfirullahalazim. Maksud berjalan tu naik kereta lah. Cakap biar terang. Jalan. Saya suka buat perjalanan, naik kereta, naik motor ke, naik sana, tidur. Sebab saya tak boleh tidur di rumah. Tapi tempat yang saya senang tidur di masjid. Tak kepala tidur. Tumpang tidur. Waktu yang paling senang saya tidur ialah ketika khutbah Jumaat. Tak faham. Tambah tu imam tu pula baca ittaqullah umusikum wa iyaya bitaqwallah. Tak ada Allah tu saya tidur. Allah, tuan-tuan, masjid kita ni tuan-tuan makan tak apa. Jangan bagi kotor, takut semut datang. Ada setengah nak makan, duduk depan ustaz pula. Segan pula nak kunyah. Bila ustaz tengok belah perempuan, cepat-cepat punya. Itu yang tercekik tu. Makan dah elok, relax. Bukannya haram. Makan bukannya haram. Tidur. Ada benda yang haram, ada benda yang harus. Nabi Muhammad dengan budak-budak, tuan-tuan. Apa Nabi Muhammad buat dengan kanak-kanak dalam masjid? Main panah dia orang. Dulu tu imam bila tengok budak-budak berlari dalam masjid, tengkingnya, wow, main. Budak-budak tak datang dah hentak. Sekarang tu imam kita banyak muda-muda. Bila dah muda-muda, dia pula main dengan budak-budak dalam masjid. Lama-lama kawan mereka adalah tu imam, kawan mereka adalah AJK, kawan mereka adalah masjid. Balik rumah je, masjid. Balik rumah je, anak akan datang masjid. Ini yang kita target pada anak-anak cucu, tuan-tuan. Bila masjid kita lebih besarkan nanti, ada ruang banyak untuk anak-anak tuan-tuan. Jadikan masjid ini rumah mereka. Macam mana Nabi menghidupkan masjid menjadi tumpuan masyarakat pada masa itu. Tuan-tuan yang saya hormati,
Bila kita datang ke masjid sempena dengan maulid, apa yang kita buat? Kenuri. Bukankah Nabi suruh bagi makan? Wa at'imut ta'am. Ada makan tak, Haji? Ada. Di mana bid'ah? Suruh makan. Makan apa, Haji? Mi kawa. Untuk berapa ratus orang, Haji? 6. Untuk 600 orang. Maksud, insyaAllah cukup. Yang datang malam ni 700. Persiapan 600. Agak-agak safih je. Dah cukup. Dia orang masak lebih. Jangan pula duk kira pula. Yang datang 700. Mi 600 IC man. Ini aku kena semayang tu betul-betul tepi situ. Kalau aku semayang dalam, lambat. Sebab tu nanti yang semayang yang paling relax yang tepi tu. Yang paling susah hati yang di sini. Silap pula duduk sini IC man. Tapi dalam ramai yang datang ni yang semayang Isyak, yang paling tawaduk sekali imam. Takkan dia orang tak simpan kat hati. Nampak? Sudah ada dalam tu, tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, cintalah pada Rasulullah. Cinta. Adakah Rasulullah bila dah wafat selesai masalah dia? Tak. Rasulullah yang wafat Nabi, tapi sifat kenabian masih on. Jangan bila kita kata Nabi wafat habis dengan sifat kenabian dia pun habis. Tak. Sebab tu kita kadang-kadang tak belajar dalam masalah tauhid, tak belajar dalam masalah ni, tu yang jadi keliru tentang soalan tawassul, soalan istighasah, soalan menziarahi kubur Rasulullah. Pasal apa? Pasal dia faham Nabi bila mati habis. Itu kamu. Kamu kalau mati memang habis. Tapi yang mati ni Nabi. Jasadnya. Tapi sifat kenabian dia masih ada. Ajarannya masih berjalan. Itu kena beza lah. Kita manusia biasa pun dah mati. Tapi pahala masih berjalan. Kan ada 7 pahala yang masih berjalan. Walaupun kita dah meninggal. Apa dia Ustaz? Al-Quran, mushaf yang kita tinggalkan. Tu Al-Quran yang kita mushaf. Dapat pahala. Tapi Ustaz, tak ada siapa baca. Ustaz duduk situ Ustaz. Itu masalah kita. Tuan-tuan mewakafkan Al-Quran tu, pahala tu, mushaf yang ditinggalkan. Maka berilah Al-Quran pada orang yang baca. Siapa dia? Penggemar Al-Quran, pembaca Al-Quran, penghafaz Al-Quran. Satu, masjid bila dah dapat Quran banyak-banyak, baca. Hari ni kuliah tak ada. Malam ni, malam Selasa tidak ada kuliah. Aktiviti kita ialah membaca Al-Quran. Kita ada imam 1, imam 2, imam 3. Semua ni qari belakang. Ambil Al-Quran tuan-tuan, jom kita baca surah yang pertama, ayat yang orang baca. Baca pula lagu Nahwan. Malam ni kita belajar lagu Nahwan saja. Wah, sedap. Malam besok kebetulan ustaz tu pula bersalin, isteri dia cuti lagi entah. Kita belajar pula lagu Bayati pula. Oh, seronok tuan-tuan. Maknanya tiap-tiap hari kita mendapat pahala dengan bacaan Quran. Orang yang wakaf tadi pula dapat pahala dengan sebab dia tinggalkan Quran. Yang kedua, pahala yang masih berjalan, apa dia? Dia meninggalkan wakaf. Kita panggil wakaf lah. Tempat orang berteduh, orang tunggu bas, orang yang nak tunggu reda hujan, duduk di bawah dia. Duduk di bawah dia. Orang yang naik motosikal, kita sediakan tempat untuk dia berteduh. Tempat teduh penunggang motosikal. Dapat pahala. Tak ada pun orang duduk Ustaz, yang datang berteduh lembu Ustaz, dapat pahala juga. Itu nama dia wakaf untuk musafir, dapat pahala. Yang ketiga, sungai yang engkau alirkan, parit yang engkau alirkan, longkang yang engkau alirkan, lalu depan rumah kita, pahalanya berpanjangan. Dengan sebab kita buat longkang, dengan sebab kita buat parit, sungai, banjir tak ada, elok tersusun, maka tuan-tuan dapat pahala yang berpanjangan.
Empat, pokok yang kita tanam. Walaupun kita dah mati, pokok durian masih mengeluarkan hasil. Dapat pahala. Ustaz, saya tanam pokok durian. Tapi tak berbuah, Ustaz. Saya dah mati. Buah tak ada, Ustaz. Pokok jantan, Ustaz. Lah. Dulu-dulu saya ingat kalau pokok tu tak berbuah, dia orang suka gantung telur, Ustaz. Kulit telur pusing gantung. Tak lepas tu buah. Oh, pandai pula pokok tu. Ada yang bercakap dengan pokok. Kamu nampak ini kapak? Kamu tak berbuah, kapak kamu. Tahun depan berbuah. Ya, kata pokok. Pandai pula orang tua-tua dulu cakap. Tuan-tuan, walaupun dia tak ada buah, tapi pokok menghasilkan udara tu. Sebatang pokok yang kita tanam tu menghasilkan oksigen pada kita tu. Berapa banyak? Berpuluh ribu dapat hasil daripada pokok. Jangan cakap bila pokok tu tak berbuah, tak ada faedah. Dia berbuah. Ada faedah. Dia tak ada berbuah pun ada faedah. Dia meneduhkan. Dia memberikan udara. Dia jadikan tempat binatang duduk di situ. Walaupun ada orang yang kita baca, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Orang yang berilmu, bila dia tak amalkan ilmunya, macam pokok tanpa buah. Ya, kita tak dapat hasilnya. Tak dapat hasil makan. Tetapi kadang-kadang kita dapat tumpang teduhnya. Lepas tu barulah datang sedekah jariah. Barulah datang doa anak yang soleh. Barulah datang ilmu yang dimanfaatkan. Semuanya jadi 7 pahala berpanjangan. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Tuan-tuan yang saya hormati, kalau ada orang mengatakan sambutan maulid Nabi ini salah, kau suka dia lah. Dia tak membuat. Apa hukum sambut maulid, Ustaz? Hukum dia harus. Apa dia maulid? Maulid maknanya kelahiran. Maulid apa dia? Kelahiran. Dulu maulud. Maulud itu orang yang dilahirkan. Ulang balik. Maulud, orang yang dilahirkan. Maulid, kelahiran. Sekarang, memperingati Maulidur Rasul. Memperingati kelahiran Rasul. Maka, hukum memperingati, hukumnya harus. Apa dalil, Ustaz? Dalilnya dalam surah Ibrahim ayat 5. Wazakirhum biayyamillah. Dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari nikmat daripada Allah. Surah Ibrahim ayat 5. Allah kata, Musa, ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Apa makna hari-hari Allah? Hari-hari Allah maknanya ialah hari yang Allah bagi nikmat. Ingat, sebut. Apa yang Allah bagi nikmat pada kita? Allah bagi kita merdeka. Nikmat tu. Ingat. Allah bagi kita lahir ke dunia. Ingat. Sebab tu hari ni kita sambut hari jadi kita. Kenapa kau sambut hari jadi kau? Hari inilah Allah lahirkan saya ke dunia. Saya sambut hari ni. Nikmat Allah. Hari ni ulang tahun perkahwinan saya dengan isteri saya yang ke-50 tahun. Nikmat Allah bagi saya suami, nikmat Allah bagi saya isteri. Kami dua-dua pun dah 80. Dah 50 tahun kami kahwin, umur kami pun dah 80. Hari ni kami nak tiup lilin 50 batang. Tiup yang ke-30 tak cukup nafas, mati dulu orang tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, ingatlah nikmat Allah. Nikmat yang besar pada Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bayangkan tuan-tuan jadi umat Nabi Nuh. Bayang tuan-tuan jadi umat Firaun. Rakyat Firaun. Tuan-tuan tak bangga jadi umat Nabi Muhammad. Bayang kita duduk di zaman Firaun jadi umat rakyat Firaun pun kerja buat piramid. Angkat batu. Bayang kita jadi umat Nabi Musa. Semayang sehari berpuluh kali. Sehari 10 kali, Pak Ji. Kita hak 5 kali ni pun gaut.
Bayangkan 50 kali sehari semalam. Jadi umat Nabi Musa. Tak beranak kita. Kak Leha tak sempat beranak Kak Leha. Lepas-lepas akad nikah, azan. Lepas azan, semayang. Elok nak masuk bilik, azan. Keluar balik semayang. Bila nak beranak? Yang mana faham? Tak faham sudah. Kita jadi umat Nabi Muhammad, seronok tuan-tuan. Buat dosa, tobat. Kena umat yang lain, buat dosa, bunuh diri. Potong tangan sendiri. Oh, bayar. Kita jadi umat Nabi Muhammad, bongsu tuan-tuan. Bila bongsu, kita boleh baca sejarah daripada abang sulung sampai adik bongsu. Jangan jadi macam ini, macam ini, macam ini. Tengok ni Allah dah sebut dah. Untungnya jadi umat Nabi Muhammad. Semua dia cerita. Nabi cerita, Quran cerita. Kalau salah jalan lagi, bukan salah Allah. Salah awak. Salah awak. Ada orang datang, dia kata, Ustaz, saya kahwin 15 tahun. Ya. Saya tak bahagia, Ustaz. Ya. Saya tanggung suami saya, Ustaz. Semua benda saya tanggung, Ustaz. Makan, minum, belanja, semua saya selesai. Dia pula kerja minta duit. Pemalas. Suka pukul saya. Soalan. Saya tak faham kenapa Allah jodohkan saya dengan dia. Ulang balik. Saya tak faham kenapa Allah jodohkan saya dengan dia. Itu soalan dia. Kenapa Allah jodohkan dia dengan saya? Akak bercinta dengan dia sebelum kahwin? Bercinta. Tahu perangai dia pemalas. Tahu masa bertunang malas. Tahu dia kaki pukul. Masa saya bertunang dengan dia, Ustaz, setahun 2 kali dia pukul. Sampai yang sekali tu lagi 2 hari nak kahwin pun dia pukul. Dia pukul akak ke? Tak, dia pukul bapak. Astaghfirullahalazim. Ya, akak pergi gatal pergi menikah dengan dia. Itu salah akak ke salah Tuhan? Sekarang akak nak salahkan Allah. Kenapa Allah jodohkan saya dengan dia? Akak cari Tuhan bagi. Akak ambil Tuhan bagi. Cuba akak reject. Sekarang akak yang gatal pergi ambil dia. Kenapa engkau bagi jodoh? Awak yang nak. Padahal yang minat awak tu, siapa dia? Haji Dola, Haji Husin. Tak nak lah Haji Husin. Dia masa itu pada 70, Ustaz. Akak nak yang segak. Nampak? Dia pukul. Patutnya akak ambil Haji Dola. Dia tangan dua-dua tak ada. Akak takkan dipukul kak. Masalahnya, buruk tu awak yang pilih, awak salahkan Allah. Padahal Allah tak pernah buat buruk pada awak. Okey Ustaz, kalau Allah tak pernah burukkan pada manusia, kenapa Allah bagi tsunami pada kita? Kenapa Allah bagi letupan gunung berapi pada kita? Kenapa Allah bagi penyakit pada kita? Apa ramai yang mati, Ustaz? Ustaz cakap Allah maha baik. Mana baiknya? Saya ni Ustaz, potong kaki Ustaz. Saya tak pernah sepak orang. Jangan kata sepak orang. Sepak bola pun saya tak pernah Ustaz. Tiba-tiba saya dipotong kaki. Sebab, biasalah. Macam mana? Apa lagi? Dah abang pun nama dia diabetes. Abang yang nama dia kencing manis diabetes. Kalau tak dikawal, diabetes. Matilah betis awak. Kalau awak tak jaga lagi, peha. Kalau dah potong peha pun awak tak jaga lagi gula, so what? Baik, kenapa Allah bagi tsunami? Jawablah Ustaz. Kenapa Allah bagi banjir? Kenapa? Itu kita buat ceramah yang lain. Betulkah Allah yang bagi penyakit besar-besaran pada kita? Sedangkan Nabi dah berdoa untuk kita. Betulkah Allah bagi tsunami yang mati beratus-ribu orang? Sedangkan Nabi ni sayang pada kita. Dah doa dah. Jangan timpakan azab dan bala macam dulu. Tapi kenapa datang? Ada satu ayat dalam Quran menerangkan keadaan ini. Bila kita faham yang ni, baru kita tahu. Oh. Bila Ustaz nak terangkan?
Last saya datang masjid ni 2013. Maknanya 11 tahun yang lepas. Maknanya kita terangkan bab yang ini 11 tahun yang akan datang 2035 nanti insya-Allah tuan-tuan. 2035. Aku ada lagi ke? Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, jom tunjukkanlah kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tuan-tuan nak tunjukkan selagi mana tidak ada dalil mengharamkan dia. Selagi mana tidak ada dalil kata haram, maka sambutlah sebagai tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah Taala sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang Allah bagi, sebut nikmat yang besar ialah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Nikmat dapat Nabi Muhammad itu nikmat. Sebutlah. Sebab itu tuan-tuan, kita takkan berhenti sebut kesyukuran kita menjadi umat Nabi Muhammad. Cerita tentang Maulidur Rasul sampai kita mati. Sebab itu adalah perintah daripada Allah. Jadi tuan-tuan, 1 jam setengah saya bercakap. Kak Som, start 7.30. Sekarang pukul 9 malam Kak Som. Terasa dah Kak Nak 1 jam setengah? Tak, memang Kak Nak tak terasa. Bukan dia bercakap tuan-tuan. Yang terasa saya tuan-tuan. Baik, terima kasih pada Jawatankuasa, terima kasih pada pengurusi insya-Allah. Saya pun tak sabar untuk menunggu bilakah kita dapat pembesaran masjid kita. Mudah-mudahan Allah permudahkan dan cita-cita kita sempatlah kita jumpa insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.